Radio UM Rentasi Minda anda. Masih lagi bersama Kak Fatin di sini untuk Sembang Pendidikan Islam pada hari ini. Hari Jumaat 24 Disember 2010. Pastinya Fatin di Kontiak Radio bertemankan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad untuk kita kongsikan tentang tajuk hari ini berkenaan dengan ekonomi. Kita teruskan segmen kita Ustaz hari ini dengan prinsip ekonomi Islam. Mungkin di luar sana tu ingin mengetahui tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi minta Ustaz kongsikan dengan lebih lanjut. Silakan. Baik, terima kasih. Bila kita cakap tentang Islam, ekonomi Islam, jadi kita kena tahu apa benda yang dikatakan Islam. Ya. Di mana yang tak kena, yang kena tu macam mana. Itu kita panggil prinsip lah. Baik. Pertamanya, prinsip ekonomi Islam ialah sumber. Sumber tu kena halal. Apa ekonomi? Ekonomi ni kalau kau menjaga modal, kan? Modal tak kira menjaga apa, menjaga barang runcit pun kena ada modal. Semua perniagaan tu kena mesti ada modal dulu. Modal tu dari mana? Ya, dari mana dapat modal? Katalah modal, kalau modal tu dia tipu, dia curi duit orang. Jadikan modal perniagaan. Dia curi, katalah menjaga kecil ni. Jaga kecil dalam 500 dah cukup dah modal. Dia curi duit orang 500, dia buat menjaga kecil-kecil. Jadi sumber tu dah tak halal dah lah. Sumber tak halal. Pendapatan daripada perniagaan tu semua tak halal. Bekal sumber tu tak halal, menjaga tu halal tak? Tak, sumber tak halal, perniagaan tu pun tak halal. Jadi pendapatan dia tak halal. Daripada pendapatan tak halal, dia dipanggil accumulate. Ya. Dia makan pendapatan tu menyebabkan daging darah. Dia bagi makan anak pinak, anak isteri dia, daging darah. Jadi sumber-sumber tu semua akan meresap dalam diri kita, dalam anak-anak kita. Anak-anak kita ni orang yang bersih, dia tak ada dosa. Orang yang tidak dosa ni doa dia ada makbul. Tiba-tiba kita bagi makan benda yang tak halal, maka doa dia tak makbul. Hidup dia besok tak akan jadi baik, payah nak jadi baik. Sebab apa? Sebab yang tak baik dah ada dalam darah diri dia. Dia takut macam tu. Jadi sumber yang tak halal tu dia menyebabkan banyak. Jadi sumber tak halal, dia menjaga, dia dapat keuntungan pun tak halal. Proses menjaga pun tak halal. Tu. Jadi maknanya modal tu mesti halal. Itu yang pertama ya. Yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan tu kita kata aktiviti perniaga lah, aktiviti ekonomi. Berniaga ke, berladang ke, bertani ke. Walaupun petani nak tanam apa nama, tanam jagung lah. Tanam jagung, katalah jagung tak banyak pun, dalam 20 batas jagung. Pokok lebih kurang 200 pokok. Tanah siapa tu? Tanah orang, minta izin tak? Tanah orang, tanah milik orang, kita tak izin. Dia tak izin. Jadi kita tanam, modal tak kira. Pendapatan kita jual jagung tu ada unsur tidak halal dalam tu sebab prosesnya. Tu kalau lah itu kira simple lah orang kampung tanam jagung. Baik, dan proses yang lain, perniagaan yang lebih besar lagi. Dalam perniagaan tu ada unsur-unsur riba, ada unsur tipu, unsur kecoh dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan pendapatannya tak halal. Jadi Islam larangnya itu. Jadi prinsipnya bukan saja modal, operasinya pun kena betul. Operasinya. Jadi operasi ni pun kadang-kadang payah juga. Benda yang tak dibenarkan kita buat juga. Itu menyebabkan kita punya sistem ekonomi kita terrosak. Dan pendapatan tu kita memang pendapatan. Kita anggap tak apa. Memang tak apa. Pendapatan yang kita dapat sumber tak halal ataupun operasi dengan cara tak halal. Ada rasuah di situ, dalam operasi tu. Jadi yang kita dapat untung tu pun ada sumber yang ada. Kata untung sekian banyak, kita kata untung 500 sehari. 500 tu mungkin ada 300 yang tak halal. Tapi dah bercampur aduk. Yalah. Macam mana kata ni untung aku ni 500. Ni 200 halal, 300 tak halal. Nak bagi macam mana 300 200 tu? Tak boleh bagi, dia ada bercampur aduk semua. Bercampur aduk itulah kita jadikan modal pula untuk besok. Bercampur aduk itulah kita beli tepung, beli gula, beli beras, beli apa semua untuk makanan keluarga kita. Jadi keluarga kita hidup dengan makanan-makanan yang tidak halal. Akibat dia banyak. Di antara sekarang timbulnya masalah dalam masyarakat ni itu. Timbul masyarakat sekarang ni yang rempitnya, yang hafalah semuanya ni
berpunca daripada makanan. Jadi sumber daripada membeli makanan tadi makanan, kemudian membeli makanan sumbernya ataupun prosesnya, macam-macam lah. Ada unsur tak mana-mana. Jadi dia menjejah tu sikit. Kadang-kadang sampai dua generasi. Bukan generasi, nak kata apa? Bapa ni buat, bapa tak ada kesan lagi. Yang anak tu ni. Kan? Bapa tak ada kesan sangat. Tapi yang anak besok ni, kadang-kadang anak tu dah besar-besar tak kesan. Anak kepada anak tu, cucu dia tu ada kesan. Tak perasan tu. Yalah. Itu yang kita takut yang itulah. Kita ingat kita dah baik, kita mati semua sihat, anak cucu kita jadi huru-hara. Kerana apa? Kerana pendapatan yang tidak halal, makanan daripada yang aktiviti yang operasinya mungkin. Yang tu yang kita takut, yang kita takut itulah. Biasanya kalau ada pelaburan tempat yang tidak halal, ya, ada rasuah, ada pemerasan. Tak dapat pun boleh bagi dapat. Nak ambil kau sikit bagi. Yang terima, yang bagi itu berdosa. Yang terima tu berdosa dan kesan makan daripada duit. Katalah saya ataupun penerimaan satu benda saya hendak pada patin. Tak boleh. Tak apa. Saya bayar 1,000 bagi boleh juga. Okey. Saya bayar 1,000 saya berdosa. Ambil pula Fatin ambil pula. Fatin ambil 1,000, berdosa ambil 1,000. Tapi belanja duit tu makan, beli makanan kita makan menjadi daging darah. Anak pinak kita makan jadi daging darah. Itu semua tu akan ada akibat dia. Itu takut. Tapi orang tak perasan yang tu sebab tak pernah dibincang. Tak pernah dibincang. Dalam hadis Nabi kata macam ni saja. Kata bab rasuah katakan ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah ni yang memberi dan yang menerima dua-dua dalam neraka. Itu dari segi dosanya. Tapi akibat dunia ni, dosa boleh bertobat. Mudah-mudahan Tuhan terima tobat kita. Dunia ada macam mana? Kalau dah kena pada kita, dah makan, dah masuk yang tak haram dan yang tak halal dalam diri kita, anak-anak kita, nak baiki perangai orang yang buruk tu punya susah. Susah. Nak buat orang berubah tu bukan senang kan. Okey, itu yang dikatakan tentang pelaksanaan. Ada lagi tak? Ada 2 lagi kot. 3 lagi. 3 lagi ya. Baik. Yang satu lagi ialah kalau kita berniaga macam mana pun, kita buatlah apa-apa, kita kena ingat zakat. Zakat perniagaan Ustaz ya? Zakat perniagaan. Apa-apa kalau berniaga kita kata zakat perniagaan lah. Kalau bukan berniaga pun apa sajalah. Macam kita makan gaji. Makan gaji pun dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakat gaji. Tapi dalam mazhab Hanafi ada. Jadi ada pendapatan, tak kira lah pendapatan dari bentuknya macam mana. Pendapatan dari berniaga ke, pendapatan dari bekerja ke, pendapatan apa pun. Jadi kita dapat pendapatan, kita senang seorang. Orang lain yang susah macam mana. Jadi kita kena consider orang lain. Sebab Allah Ta'ala hidupkan manusia ni, ada senang, ada susah, ada miskin, ada kaya. Kedua-dua tu adalah ujian. Ujian. Ditakdirkan dia miskin, ujian untuk dia miskin. Ditakdirkan dia kaya, ujian untuk dia kaya. Kenapa kau kaya, apa kau buat? Yang miskin apa buat? Itu dua-dua tu ujian. Jadi dua-dua ni kena di satu kalah. Jadi yang lebih bagi kepada orang yang kurang. Yang wajib tu ialah zakat, yang tak wajib tu sedekah. Itu ialah dalam apa-apa pun hal kewangan ni kena ingat yang tu. Mengeluarkan zakat lah maksudnya zakat, kan. Yang senang keluarkan zakat. Kemudian orang yang dhaif. Dhaif. Sekarang ni perniagaan banyaklah, macam OEM pun lalu tolong sana tolong sini. Kita dah buat benda tu. Jadi orang dhaif kita kena ambil tahu. Sebab kalau tidak ada orang, Allah jadikan orang dhaif itu bukan saya saja. Ujian untuk dia, ujian untuk kita. Itu kita kena ingat. Kemudian dalam satu masa nanti kita tak tahu. Selalunya negara mana-mana pun dia akan makmur satu masa berpuluh-puluh tahun. Satu tahun dia tak makmur. Masa tu dia perlu kepada bantuan daripada sektor-sektor negara-negara lain. Dan dalam negara dia tu ada sektor-sektor yang maju, yang berniaga-berniaga ni, dia kena tolong negara. Dia bagi sumber kepada negara ni supaya negara tu dibangun balik. Kata saya penjaga besar. Negara jatuh dia punya apa tu? Ekonomi, tetapi perniagaan saya laku sebab saya menjaga luar negara. Dia kena tolong negara. Itu macam tu. Melalui perniagaan lah. Perniagaan dia. Itu Islam dia macam tu. Bukan aku menjaga aku seorang tak kira lah. Negara nak jatuh, negara punya besar. Asalkan aku kaya. Islam tak.
Islam tak dia menjaga. macam berkongsi. Tak membantu pula yang dalam keadaan kesusahan. Kita kata membantu. Masa kau miskin, aku bantu. Sekarang kau dah kaya, aku miskin, kau bantu balik. Di Islam dia macam tu. Sebab Allah takdirkan manusia tu dia berpusing macam roda tu, sekejap ke atas, sekejap ke bawah. Orang tu takkan kaya sepanjang hidup dah. Dan kaya mungkin tu, ada sampai satu masa perniagaan dia akan merudum sedikit. Betul-betul boleh bantu. Begitulah hidup kita. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini dengan pelbagai lagi kupasan yang menarik tentang tajuk kita hari ini, ekonomi dalam Islam. Dan kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.